Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung soalan yang ke-6, soalan percubaan negeri 9, soalan bulatan. Okey, kita tengok soalan. Rajah 3 menunjukkan dua sektor bulatan OPQ, OPQ dan ORST. ORST yang besar ni yang sama berpusat di O. So, pusat dia dekat sini lah. OUT ialah semi bulatan. So, yang ni semi bulatan. Okey. OT sebagai diameter dia. Okey, yang ni diameter semi bulatan tu lah. OT sama dengan 2OP. OT 2 kali OP. POT dan OQR ialah garis lurus. Okey, POT yang ni panjang ni dan OQR ialah garis lurus. Okey, so kita tengok maklumat yang dibagi pada kita. PO 21 cm. So dekat mana ni PO ni? PO ni dekat sini 21 cm. Okey, dan seterusnya sudut POQ. POQ. So sudut dekat sini dia dah bagi dah 42 darjah. Okey, dengan menggunakan pi 22/7 hitung luas. So dekat sini kita kena guna formula luas lah, kawasan yang berlorek. Okey, pelajar take note dulu. Untuk tajuk bulatan, belajar dua saja. Yang pertama sekali luas lah. Luas, kalau ada sudut per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Ni luas. Dan yang kedua, pelajar belajar lilitan bulatan. Bulatan. So, lilitan bulatan, theta per 360 darab dengan 2 pi j. Dua formula ni pelajar take note. Dan dua formula ni diberi semasa periksa. So, kena gunalah. Okey. Seterusnya, kita tengok. Dia nak luas kawasan yang berlorek. Kita tahu formula luas. Okey. Theta per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Ni formula luas. Pelajar tulis siap-siap. So, macam mana kita nak cari luas kawasan yang berlorek? So, luas bulatan yang kecil dulu. So, bulatan yang kecil OPQ. Okey, kita tambah dengan bulatan yang besar ni ORST. Okey, ORST. So, ORST ni kita tolak dengan semi bulatan ni. Sebab kita nak kawasan yang berlorek. OUT. OUT. Okey, so formula macam ni lah. Okey, seterusnya kita cari satu-satu. OPQ. OPQ dekat sini. Yang kecil ni, yang cikgu lorek. Okey, kat sini. So, dia dah ada sudut dah. 42 per 360. Okey, darab dengan pi, darab dengan jejari dia. So, jejari dia dekat sini dia dah bagi. 21 kuasa 2. Okey, settle yang kecil. Seterusnya, kita tambah dengan yang besar. Yang besar ni, kena tahu sudut lah. So, kalau kat sini 42, 180 tolak dengan 42. So, kat sini pinjam. Kat sini 10 tolak 2. So, 8, 7 tolak 4. Kita dapat 3. So, 138. Sudut yang kedua tu 138. Per 360 darab dengan pi, darab dengan jejari dia. So, jejari dekat sini kita kena tahulah. Okey, maklumat dekat sini dia dah bagi OT sama dengan 2 kali PO. Okey, so kalau PO ni 21, kat sini 42 lah. Okey, dan dekat sini kita nak cari yang bulatan yang besar ni, jejari dia kita ambil yang besar ni lah, jejari ni kat sini. So, jejari dia 42. Kuasa 2. Okey, seterusnya kita tolak dengan semi bulatan yang kecil. So, kita tahu semi bulatan 180 per 360 darab pi darab dengan jejari dia. So, jejari dia separuh ni lah. Kalau separuh mesti 21 kuasa 2. Okey, so dekat sini settle, kita kira satu-satu. Okey, cikgu kira yang pertama sekali dekat sini 42.
42/360. Okey, kita darab dengan pi 22/7. Dia dah bagi dah. Kita darab dengan 21/2. Okey, so kita akan dapat 161.7. 161.7. So, kita tambah bulatan yang besar ni. So, bulatan yang besar 138/360. Okey, darab dengan 22/7. Darab dengan 42/2. Jari dia lah yang besar ni. So, kita dapat 2125.2. 2125.2. Betul 2152.2. Okey, seterusnya kita tolak dengan kawasan yang tidak berlorek ni lah. 180/360. Kenapa 180? Dia separuh bulatan. Okey, darab dengan 22/7. Darab dengan 21/2. Okey, so pelajar akan dapat 693. Tolak 693. So, cikgu kira kat sini biar pelajar nampak. Okey, tambah dengan 2125.2. Kita tambah lagi dengan 161.7. Okey, so kita dapat 2979. 2979.9. Okey, settle untuk soalan ni. Okey, macam mana kita nak bagi markah? Okey, first kali ada sahaja pengiraan mana-mana kawasan ni kita akan dapat 1 markah. So, ada penambahan ni semua ni 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Okey, settle soalan yang ke-6. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Rajah 4 menunjukkan graf jarak masa. So, dekat sini graf jarak masa bagi perjalanan Zahin dari sebuah taman rekreasi ke rumahnya dengan basikal. Okey, so dia bagi satu graf dekat sini. Soalan ni soalan bab graf gerakan. So, bab graf gerakan ni pelajar belajar dua. Pelajar tolong take note. 2 graf je. Graf yang pertama pelajar belajar jarak bahagi dengan masa. So, jarak bahagi masa kecerunan ni menunjukkan laju. So, kena tahulah formula laju. Ambil yang atas ni, jarak bahagi dengan masa. Yang ni pelajar take note. Kalau dari segi perkataan, apa sahaja bagi masa, mesti ada perkataan kadar lah. Kadar perubahan. Ambil yang atas, jarak. Kadar perubahan jarak ni ialah laju. Okey, take note. Ni graf yang pertama. Okay, untuk graf yang kedua, pelajar belajar graf laju masa. Laju melawan masa. So, kecerunan dekat sini menunjukkan pecutan. Okey, kalau formula pecutan, ambil yang atas sama dengan laju bahagi dengan masa. Apa sahaja dibahagi dengan masa, mesti ada perkataan kadar. Kadar perubahan laju. Ambil atas. Kadar perubahan laju ni ialah pecutan. Okey, dan apa yang special graf laju masa ni ialah luas graf lah. Luas ialah jarak. 2 graf ni je pelajar belajar. Tolong take note. Okey, so sekarang ni kita tengok soalan A. Hitung laju purata. Okey. Dalam meter per minit. So, meter per minit. Perjalanan Zahin bagi tempoh 60 minit yang pertama dekat sini lah. So, kita tahu dia nak laju. So, dekat sini kan kita ada formula laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Tapi dekat sini dah ada perkataan purata lah. Kalau perkataan purata laju, maksudnya purata laju. Laju, mesti ada perkataan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ni pelajar take note. So, kita boleh settle lah soalan A tu. Okey, laju purata
Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, laju purata ataupun purata laju lah. Laju purata sama dengan jumlah jarak dekat sini. So, jumlah jarak dia 5,400 bahagi dengan jumlah masa 60 minit. So, just tekan kalkulator je lah dekat sini. Okey, kita tekan kalkulator. 5400. Okey, bahagi dengan 60. Okey, pelajar akan dapat 90. 90 unit dia kat sini. Meter per minit. Meter per minit. Tak tulis unit pun tak apa. Okey, so settle soalan ni. Kalau 4 markah dekat sini mesti 2. Masuk formula 1, jawapan dia 1, 2 markah. Okey, seterusnya. Diberi laju purata bagi keseluruhan. Semua sekali perjalanan ni ialah 56 meter per minit. Cari nilai Y. So, dekat mana Y? Dekat sini. Ni dekat sini. Kita ada perkataan Y lah. Okey, so sekarang ni kalau keseluruhan perjalanan, kita tahu. Laju purata tadi dia dah bagi dah. So, 56 sama dengan. So, jumlah jarak keseluruhan. So, jarak dekat sini kita dah ada. 5,400. 5,400. Okey, so jarak dekat sini kita nak cari. So, macam mana nak cari jarak dekat sini? Okey, Y tolak dengan 5400. So, cikgu tulis dekat sini tambah dengan Y tolak 5,400. Senang macam ni. Maksudnya jumlah jarak dekat sini tambah jumlah jarak dekat sini bahagi dengan jumlah masa dekat sini. Dia dah ada dah masa. Soalan macam ni, kalau masa dia sama senang. Terus kira 150. Okey, dekat sini kita boleh tekan kalkulator ni nak cari Y ni. Kalau pelajar tak mahir lah untuk selesaikan. So, cikgu ajar cara tekan kalkulator. So, dekat sini kita tekan kalkulator lah. So, 56. Okey, alpha soft. Dekat sini 5,400. Kat sini tolak 5,400. Kat sini habis ni. Okey, cikgu ambil terus Y lah. Alpha X. Cikgu gantikan. Per dengan. Okey, 150. Macam ni je. Okey, so shift soft. Shift soft. So, kita dapat jawapan dia Y tu 8,400. Okey, so settle untuk soalan macam ni. Masuk formula 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Settle soalan yang ke-7. Okey, soalan 8. Jadual 3 menunjukkan kebarangkalian Hilman dan Syahmi. So, kita ada Hilman dan Syahmi mampu menjawab 1 soalan metrik dan 1 soalan ubahan. Okey, dalam suatu kuis. So, yang ni dia mampu jawab lah. Ni kebarangkalian dia. Okey, hitung kebarangkalian Hilman dan Syahmi mampu menjawab soalan ubahan. So, soalan ubahan dekat mana? Dekat sini. So, dekat sini dan. Bila dan kita tahu mesti darabnya. Okey, so A sama dengan 2/5 darab dengan 3/8. So, yang ni kita darab seperti biasa. Cikgu kecilkan 2 kali 1, 2 kali 4. So, 3/20. Settle soalan macam ni. So, 1 markah dan 1 markah. Okey, seterusnya soalan B. Syahmi mampu menjawab salah satu daripada 2 soalan. Okey, so dekat sini dikata Syahmi mampu jawab salah satu lah. Salah satu daripada 2 soalan. Maksudnya salah satu, maksud kalau dia jawab ubahan 2/5. Okey, dekat sini kalau dia mampu jawab soalan siapa ni? Syahmi. Kenapa Syahmi 25 pula ni? So, cikgu ulang balik Syahmi Cikgu tertukar tadi. Okey, so sekarang ni Syahmi menjawab salah satu daripada 2 soalan. Okey, first kali kita tengok Syahmi boleh jawab soalan. Mana cikgu ni? Okey, kalau Syahmi boleh jawab soalan metrik. So, soalan metrik dia boleh jawab, maksudnya 7/9. Ni dia boleh jawab.
Bila boleh jawab soalan metrik, bermakna dia tak boleh jawab soalan ni. Ni boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, 5/8 lah. So, darab dengan 5/8. Okey, ni settle untuk metrik. Okey, seterusnya, kalau dia boleh jawab soalan ubahan 3/8 darab, maksudnya dia tak boleh jawab soalan metrik ini. Metrik ini boleh jawab 7/9, tak boleh jawab 2/9. Okey, so bila selesai macam ni, senang satu markah. Dan jawapan akhir dia just tekan kalkulator je lah. Okey, cikgu tekan kalkulator, 7/9. 7/9 darab dengan 5/8. Okey, kita dapat 35/72. Tambah. Seterusnya 3/8. Okey, darab dengan 2/9. 1/12. 1/12. Okey, so 35/72 tambah dengan 1/12. Okey, so jawapan akhir 41/72. 41/72. Okey, settle soalan ni. Satu markah. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan ke-9. Okey, soalan ke-9 ni soalan isi padu. Isi padu formula diberi. So, dekat sini senang. Kalau formula isi padu, silinder senang. Okey, silinder kita tahu. Luas permukaan ni, luas kan, pi j kuasa 2 kan. So, kalau darab dengan silinder ni, mesti darab dengan tinggi lah. So, tinggi ni ialah formula dia. Okey, kita tengok soalan. Okey, Rajah menunjukkan sebuah silinder tegak J. So, yang semua ni isi padu dia banyak ni. Dia dah bagi dah isi padu dia. Okey, sebuah silinder tegak K dikeluarkan daripada J. Senang. Kalau dia yang ni keluar daripada yang ni, bermakna yang besar tolak yang kecil lah. Okey, diberi tinggi silinder J ni 20 cm. So, tinggi 20 cm. Jika jejari dan tinggi silinder yang dikeluarkan adalah separuh daripada jejari dan tinggi silinder J. Hitung isi padu baki pepejal itu. Okey, so sekarang ni diberi tinggi silinder J ni 20. Okey, sekarang ni dia kata separuh. Separuh. Bermakna 20. So, tinggi kat sini 10 lah. Okey. Jejari dan tinggi silinder dikeluarkan adalah separuh daripada jejari dan tinggi silinder J. Okey, so tinggi ni dah tahu. So, kita nak cari jejari dekat sini lah. Kena cari dulu jejari dia. Sebab baru kita tahu jejari K ni separuh. Okey, soalan ni dia dua soalan. Kalau kita cari yang besar dulu. Besar. Pi J kuasa 2. Tinggi sama dengan yang besar ni 12320. Bermakna kena cari jejari dulu. Okey, yang ni bawa pergi sebelah lah. Okey, ataupun pelajar just tekan kalkulator terus. Terus dapat jejari. Pi berapa? 22/7. Darab dengan jejari kuasa 2. Tinggi dia dah ada. Darab dengan 20 sama dengan 12320. Kalau nak kira terus pun boleh. Nak bawa dua-dua ni turun bawah pun boleh. So, cikgu kira teruslah. So, jejari sama dengan, cikgu just tekan kalkulator je. Okey, so cikgu tekan kalkulator. 22/7. Darab dengan, jejari ni kita ganti dengan X lah. Okey, kenapa ni? Darab dengan alpha X. Okey, kuasa 2. Okey, darab dengan 20. So, kalau sama dengan alpha soft, 12320. Ni satu pun boleh ubah, boleh tekan kalkulator straight lah. Shift soft, shift soft. So, kita dapat jejari dia 14. Okey, bermakna kalau jejari ni 14,
Lepas tu dia kata jejari ni separuh Bermakna dekat sini 7 Okey, so kita cari yang ni jejari untuk silinder besar. Kalau kita cari isi padu kecil ni, so kalau cikgu kira-kira dululah yang kecil. Isi padu dia pi j kuasa 2 tinggi So yang kecil ni 22/7 darab dengan jejari dia kita tahu 7 kuasa 2 darab dengan tinggi dia 10. Okey, so kita akan dapat 22/7 darab dengan 7 kuasa 2 darab dengan 10. Okey, automatik kita akan dapat 1540. 1540. Soalan dia nak hitung sini hitung peratus isi padu. So dekat sini dia nak peratus. Okey, isi padu yang tertinggal. So sekarang ni isi padu yang tinggal. Isi padu tinggal. So mesti yang besar 1, 2, 3, 2, 0 tolak dengan 1540. So kita akan dapat 1, 2, 3, 2, 0 tolak dengan jawapan kita tadi lah. So kita akan dapat 10,780. 10,780. Okey, tapi soalan ni dia nak dalam peratus. Jadi kalau dalam peratus ni cikgu sambung sikit. Okey, nilai ni dah ada, mesti per dengan nilai asal Bahagi dengan nilai asal 12,320. Okey, so kita akan dapat 0.87 darab 100. So 87.5%. Okey, so cikgu tulis terus. So dalam peratus 10,780 bahagi dengan yang asal ni 12,320. So kita akan dapat 87.5%. Okey, settle untuk soalan macam ni. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Soalan 10. Okey, nyatakan akas bagi penyataan berikut. Seterusnya tentukan sama ada akas benar atau palsu. Okey, untuk soalan penakkulan ni, pelajar cikgu minta pelajar ingat formula lah. I as. Okey, I ni ialah implikasi. Jika P, maka Q. Kalau akas, jika Q, maka P. Okey, kalau songsangan ambil daripada implikasi. Tapi bukan P menyebabkan bukan Q. Okey, kalau kontrapositif ambil daripada akas. Bukan Q menyebabkan bukan P. Okey, soalan ni dia minta kita nyatakan akas bagi penyataan. So penyataan ni ialah implikasi. So, kalau akas, terbalikkan dia lah. Okey, so cikgu tulis kat sini. Untuk jawapan A, akas, terbalikkan dia jika N lebih besar daripada 7. Okey, maka N lebih besar daripada 10. So, penyataan ni kita tahu automatik palsu. Kenapa palsu? Kalau N lebih besar daripada 7, 8 lah. 9 dan seterusnya. So, kalau 8, adakah 8 lebih besar daripada 10? So, statement ni salah ni. Okey, so dia palsu. Okey, settle soalan macam ni. Okey, akas ni 1 markah, palsu ni 1 markah. Okey, seterusnya, lengkapkan hujah. So, kalau lengkapkan hujah macam ni, senang. Okey, so kita dah ada dah. 2 kuasa berapa ni? 2 X tambah 3 sama dengan 64. Okey, X sama dengan 3. So, kalau kat sini 3 tambah dengan 3, 6. So, 2 kuasa 6. Kalau 2 kuasa 6, cikgu tengok kat sini, 2 kuasa 6. Okey, so 64.
Okey. So sekarang ni ni statement ni betul betul. So kalau premis 1 kita boleh tulis dekat sini jika maka lah. Jika ambil yang ni. 2x tambah 3 sama dengan 64. So maka okey, x sama dengan 3. Jika maka jika maka seterusnya yang ni ialah 64. So jawapan akhir. Okey, so betul lah. Jika maka dekat sini. So dekat sini pelajar akan dapat satu markah. Okey, settle soalan yang ke-10. Jangan lupa tekan like selepas pelajar tengok dan boleh sharing dengan kawan-kawan. Okey, kalau dah faham pun boleh komen. Okey, Assalamualaikum.